untuk menangani masalah harga barang basah dan kering yang meningkat dalam pasaran tempatan. Inilah standard Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani yang nak mengembalikan Malaysia ke zaman batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, katanya Malaysia negaranya lebih maju daripada Indonesia dan rakyatnya lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Tetapi menghadapi gejolak ekonomi yang sekarang kayaknya semua negara lagi nggak baik-baik saja, ternyata pemimpin Malaysia sudah menyarankan agar rakyatnya untuk mengganti beras yang harganya mahal dengan ubi singkong. Pernyataan dari pemimpin-pemimpin Malaysia ini menimbulkan protes dari rakyatnya. Oke teman-teman ya, apakah sudah segitu teruk ataupun parahnya kondisi ekonomi di Malaysia dengan kondisi inflasi ringgit yang lumayan tinggi? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu kenyataan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Rakyat di negara ini tidak harus berterusan bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat dan sebaliknya diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu mendapat pelbagai kecaman daripada kalangan netizen. Hal ini kerana rata-rata netizen berpendapat mengapa Johari harus mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah sengaja menaikkan kemarahan rakyat di saat ramai menghadapi kesukaran dari segi keuangan dan sebagainya. Bukan itu sahaja, ada juga segelintir netizen yang berkata negara kini dilihat semakin mundur. Ekoran tiada solusi kukuh di rangka Menteri dalam menangani isu bekalan beras putih tempatan BPT selain hanya mengeluarkan kenyataan yang tidak sewajarnya. Ini susulan kenyataan Johari yang berkata langkah menjadikan ubi kayu sebagai salah satu sumber karbohidrat dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sementara menunggu isu bekalan beras selesai. Johari memberi contoh beliau pernah berbincang dengan beberapa ahli Parlimen Sarawak di mana negeri itu menanam ubi kayu yang digunakan sebagai suplemen atau makanan tambahan kerana khasiatnya hebat dibandingkan dengan gula yang ada dalam beras. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu menegur blok pembangkang agar berhati-hati dalam memberi kritikan atau teguran berhubung isu beras di negara ini. Muhammad Sabu berkata tidak salah untuk mana-mana pihak memberi teguran, namun sebaiknya perlu dilakukan dengan cara yang lebih sesuai. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Penurunan. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah cakap. Hari ini kita ada beras tempatan RM26 sekapet. Haji, oh saya letak kau cik satu. Satu saja Haji. Satu cukup je. Abang belas satu kapet. Bayar sendiri tau. Ada bocor nak bikin. RM26. RM26. Mari. Beras RM26 satu kapet. Beras tempatan. Macam ganda banyak betul. Beras RM26. Mari. Satu lagi. Beras tempatan RM26 satu kapet. RM26 berapa rupiah teman-teman? Kebetulan baru sampai. Yang Dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan agar rakyat Malaysia menggantikan nasi dengan ubi kayu sebagai langkah sementara bagi menunggu isu bekalan beras tempatan selesai. Saudara, dalam sejarah negara Malaysia ini sejak merdeka, belum lagi ada mana-mana pemimpin ataupun kerajaan menyuruh rakyat makan ubi kerana ketiadaan beras. Dan adakah rakyat nak makan ubi dengan rendang daging atau ayam
ataupun makan ubi dengan asam pedas ataupun masak lemak. Saudara, mungkin selepas ini, selepas subsidi petrol ditarik oleh kerajaan, mereka akan bagi tahu rakyat kena makan ubi dengan kelapa, gula dan garam untuk menangani masalah harga barang basah dan kering yang meningkat dalam pasaran tempatan. Inilah standard kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Madani yang nak mengembalikan Malaysia ke zaman batu. Saudara dan saudari, adakah selepas ini jika harga pakaian mahal, mereka suruh rakyat tutup badan dengan daun? Ataupun sekiranya rumah mahal, mereka suruh rakyat pergi duduk kat halang buah? Fikir-fikirkanlah, inilah kerajaan Madani di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri tandas seperti Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk memulakan video ini, saya nak tanya pada anda semua. Anda berbuka puasa nanti ni, anda makan nasi ke makan ubi kayu? Sebab ada orang duk cadang, kita tukarkan nasi kepada ubi kayu. Okey ke macam tu? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa anda semua kenal siapakah itu Tan Sri Johari Abdul, speaker Dewan Rakyat yang paling tak berguna dalam sejarah negara kita ini masalahnya kan. Tetapi walaupun beliau ini merupakan speaker Dewan, beliau juga merupakan ahli politik secara asasnya. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Cumanya, beliau telah mengeluarkan satu cadangan, satu saranan kepada rakyat Malaysia. Sekarang ini kita tahu, beras tempatan memang tengah bermasalah. Memang tak nampak batang hidung walaupun Perdana Menteri berkali-kali menyatakan bahawa beliau akan mengambil tindakan lah, beliau telah mengarahkan itu dan ini sebagainya. Siap kata bekalan beras tempatan bercukupi dan macam-macam lagi. Tetapi beras tempatan masih lagi sangat-sangat bermasalah. Cuma didapati dekat jualan-jualan rahmah saja dan mungkinlah kan adalah beberapa kedai yang mungkin dapat stok beras tempatan itu pun sangat-sangat sedikit. Jadi Tan Sri Johari ni telah memberikan satu cadangan, iaitu sekarang ini kita tengah ada masalah beras tempatan, kita kena ubah cara pemakanan kita. Sebab kata Tan Sri Johari, dia kata kita ini makan nasi, makan beras sebab apa? Sebab kita nak dapatkan karbohidrat, betul tak? Jadi dia kata, why not tukarkan saja beras itu kepada ubi kayu? Sebab ubi kayu pun ada karbohidrat. Dan ubi kayu pula tidak mempunyai kandungan gula yang setinggi beras dan sebagainya. Jadi, kalau dulu kita boleh makan ubi kayu, why not kita makan ubi kayu saja kan gantikan beras? Dekat Sarawak pun okey saja benda tu. Jadinya di sini tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tak tahu sama ada saya nak gelak ke, nak marah ke, nak kutuk ke, nak apa ke dengan kenyataan daripada Tan Sri Johari Abdul ini. Tetapi yang boleh saya katakan, beliau ini macam terlampau simplistik sangat. Ada masalah beras tempatan, kita tukar makan ubi kayu. Dia macam Rafizi style lah. By right, kalau harga ayam mahal, jangan makan ayam. Makan benda lain. Makan daging ke, makan sotong ke, makan udang ke, apa-apa kan. Macam itulah lebih kurang perangai tuan-tuan sekalian. Idea yang paling tak boleh pakai dalam sejarah. Di sini tuan-tuan sekalian, saya nak tegur dan memberikan satu, orang kata apa, penjelasan kepada Tan Sri Johari Abdul ini. Pertamanya Tan Sri Johari, saya nak tanya pada anda lah. Sebelum Madani take over kerajaan negara kita ini, sebelum Anwar itu menjadi Perdana Menteri, sebelum inilah sebenarnya cerita, even pada zaman PKP pun, beras tak pernah ada masalah. Beras tempatan tidak pernah ada isu bekalan. Tak kira macam mana keadaan sekalipun, beras tempatan is always there masalahnya. Tetapi datang Madani, datang Anwar Ibrahim, pecahkan monopoli beras, bagi kepada beberapa kartel konon-kononnya untuk keadilan dalam proses pembagian beras dan sebagainya. Tengok beras tempatan sampai sekarang tak ada masalahnya. Itu nak cerita apa sekarang wahai Tan Sri? Yang keduanya, yang paling lawak, katanya pengeluaran beras tempatan sekarang ini tengah meningkat, dipertingkatkan. Tapi kalau beras keluaran tempatan ini dipertingkatkan, mana pergi beras tempatan? Tak wujud pun masalahnya. Ke beras tempatan tu sebenarnya ada, tapi telah disolidkan bagi beras import. Benda ni jangan kata saya tuduh tau. Banyak pihak telah mendakwa perkara itu berlaku. Beras-beras tempatan, tetapi disolidkan packagingnya kepada beras import. Jangan kata kami tuduh tau. Dan yang ketiganya, yang paling penting sekali wahai Tan Sri Johari, tidakkah anda rasa cadangan anda ini sangat-sangat mengarut sebenarnya? Sekarang ini, nasi, beras ialah makanan ruji untuk rakyat negara kita ini, terutamanya dekat bahagian belah
belah Malaya, belah Semenanjung. Inilah makanan ruji. Anda faham tak makanan ruji? Ini bukan soal, okey, kalau kau tak ada protein daripada ayam, ambil protein daripada daging. Bukan macam tu. Nasi memang merupakan satu essence kepada kulinari negara kita ini tau. Bahkan kebanyakan daripada kita punya makanan-makanan warisan seperti nasi lemak dan sebagainya pun menggunakan nasi. Kita tak guna ubi kayu lemak dan sebagainya. Tidak. Jadi, kepada Tan Sri Johari Abdul, sebelum anda nak berikan saranan itu dan ini kepada orang, saranan-saranan menyakitkan hati ni, saya nak tanya anda satu soalan. Anda buka puasa ni kan, hari ini ke besok ke apa-apa kan, ataupun masa anda raya nanti dah, anda buat ketupat ke apa-apa ke, adakah anda menggunakan nasi, menggunakan beras, ataupun anda menggunakan ubi kayu? Kalau anda pun tak boleh nak makan ubi kayu, jangan suruh orang lain makan ubi kayu. Itu mengarut namanya. Itu bukan penyelesaian kepada masalah yang kita tengah hadapi sekarang ini. Walaupun itu short term dan sebagainya. Sepatutnya kerajaan kena lebih keras terhadap kata-kata ini. Nampak macam tak logik. Beras tempatan dikeluarkan, tidak berkurang pun dia punya pengeluaran dan sebagainya. Bahkan boleh katakan sedang dipertingkatkan. Datuk Seri Ibrahim kata tak ada masalah, kita pertingkatkan. Mak Sabu kata akan dipertingkatkan. Tengok-tengok beras tempatan tak ada. Jadi mesti something wrong somewhere daripada sawah padi ini pergi ke pengeluaran. Dekat tengah-tengah ini mesti ada problem. Sentuhlah dekat situ masalahnya kan. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang paling utama antara semua perkara saya cakap inilah, Tan Sri Johari Abdul ini merupakan Speaker Dewan Rakyat. Dia tak ada kena-mengena dengan bahagian pembekalan makanan. Dia bukan orang Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dia bukannya orang nakol untuk kata apa bahagian makanan sebagainya. Dia bukan macai kepada Syed Abu Hussein. Jadi apa jadahnya? Tadi Speaker Dewan Rakyat merangkap kawan Perdana Menteri Johari Abdul. Dia kata kalau kita ada isu beras, dia suruh kita pergi makan ubi kayu, tuan-tuan. So, saya tak tahulah apa ni Johari Abdul ini. Ini ahli politik PKR ni, benda-benda pelik-pelik je dia cakap. Sebelum ni kawan dia, siapa ni, Menteri Rafizi, pun cakap lebih kurang benda yang sama. Rafizi kata kalau ayam mahal, kita jangan makan ayam atau kurangkan makan ayam. Macam itulah. Ini kawan dia pula cakap kalau beras tak ada ke mahal ke atau jadi isu, dia suruh kita pergi makan ubi kayu. Saya nak tanya dia nak suruh kita pergi balik zaman Jepun ke? Macam tu, masa zaman tu orang makan ubi kayu sebab kita tak dapat beras dan sebagainya. So inilah dia pemikiran ahli-ahli politik PH atau PKR ni tuan-tuan. Dia tak boleh selesaikan masalah. So dia suruh kita balik pergi zaman Jepun lah, makan ubi kayu lah, macam itulah. So saya sebagai pemimpin sampai ke Speaker Dewan Rakyat ni, apa orang kata, awak fikir dulu sebelum awak keluarkan kenyataan, pakai otak lah sikit. Sebab awak kenyataan awak itu, awak ni bukan ahli-ahli politik yang apa orang kata budak-budak. Tapi kenyataan awak tu macam budak-budak ataupun awak tak pakai otak. Itulah dia saya nak cakap sikit kepada Johari Abdul. Ataupun saya nak cadang, sebelum awak suruh rakyat makan ubi kayu, jangan makan beras atau sebagainya, awak dulu pergi makan ubi kayu. Tengok hari-hari boleh makan ubi kayu tak? Pemimpinnya dulu Dan suruh berapa makan lama singkong. ubi kayu ni awak boleh simpan berbanding dengan beras. Dan kalau hari ni mungkin buat ubi kayu bakar, esok ubi kayu rebus, lepas tu lusa ubi kayu goreng ke apa, saya tak tahulah. Cuba Johari Abdul, awak buat dulu. Dan sekarang ni setahu saya ubi kayu pun naik harga, mahal juga. So bukan saja beras naik harga, ubi kayu pun mahal dan naik harga. So sebagai speaker, nasihat saya pakailah apa orang kata pemikiran yang elok sikit sebelum awak. Oke teman-teman ya, demikian protes dari sebagian rakyat Malaysia atas isu beras mahal yang terjadi di sana. Memang kalau kita melihat ya, kondisi ekonomi di negara-negara di dunia ini memang kurang baik-baik ya, termasuk juga di Indonesia. Dan di Malaysia, apakah sudah begitu parahnya, sudah begitu teruknya kondisi ataupun gejolak ekonomi di sana sehingga pemimpin-pemimpin mereka menyarankan agar rakyatnya mengganti beras dengan ubi kayu ataupun singkong. Kita tahu Malaysia katanya negara kaya, rakyatnya yang lebih makmur, tapi ketika mendapat gejolak ekonomi yang seperti ini, inflasi yang tinggi, rakyatnya suruh makan ubi kayu ataupun singkong. Apakah sudah separah ini?
Oke teman-teman ya, hanya pemimpin Malaysia yang tahu. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.